Seterusnya ialah trend continuation. So tadi kita ada trend, nak baca trend untuk downtrend, dan double bottom ni trend untuk uptrend, betul tak? Maksudnya bila downtrend tu bila uptrend, which is yang aku cakap tadi, head and shoulder. So uptrend itu bila contoh market tu tengah uptrend, lepas tu dia nak tunjukkan dia tengah downtrend. So yang ni double bottom, bila dia tengah downtrend, so dia dah jadi double bottom, dia akan naik ke atas. Okay, yang ni pula trend continuation pattern. So ini adalah pattern di mana bila market nak continue trend yang sedia ada. Okay, so boleh cakap dekat sini bila terjadinya patterns yang macam ini, ataupun contohnya macam kau nampak macam bendera kan dekat sini, dipanggil flag lah. Okay, so ia boleh dikatakan di mana kita ada beberapa confirmation yang kita boleh nak tambah lah. Okay, contohnya kau dah ada satu indikator ataupun dua indikator yang mengatakan betul kejap lagi dalam masa 1 jam ataupun 4 jam Bitcoin akan sambung dia punya pump sehingga ke certain harga, betul tak? Kau dah ada dua confirmation. Yang ini, patterns ni dah tambah satu. Dan bila kau tengok candle pun terbentuk. Contohnya candle-candle yang kuat-kuat lah, okay, terbentuk. So bila kau ada empat confirmation berlaku dalam satu masa, itu bermaksud signal itu sangatlah kuat. Okay, so bila terjadi market crash pun chances dia agak kecil. Okay, so ini adalah contoh satunya lah, which is di mana ada flag, pennant ataupun triangle. Okay, so ini adalah pennant chart pattern di mana ianya berlaku masa harga tengah naik. So dia akan ada pullback sedikit, tapi dia akan squeeze di dalam triangle ini. Okay, so ini dipanggil pennant. So dia bila dia pullback tu dia squeeze. Time ni kita dah boleh lukis chart. Bermakna harga ataupun market itu nak breakout usually akan kuat lah. Okay, so that's why dia akan, bila macam ni dia akan breakout level dia. Kita dah tahu lah breakout level dia dekat sini lah. Okay, so dalam pattern pennant ini sebenarnya flagpole itu menunjukkan pergerakan harga yang sedang naik ataupun turun yang kuat lah. Okay, yang ni salah satunya lah. Bila dia tengah naik dia panggil pennant lah. Bila dia tengah turun dia panggil lain lah. Okay, kejap lagi aku akan tunjuk lah. Okay, so lepas harga naik laju, market akan berehat sekejap. Okay, dia akan buat pullback. Bahagian rehat ini yang membentuk pennant, ya, biasanya nampak macam segitiga kecil, dan dekat fasa ini trader akan tunggu harga breakout dari trend line atas. Okay, so kebanyakan trader masuk position lepas dia tengok confirm dia dah breakout. Maksudnya dekat sini kan, bila dia nampak dia breakout dekat sini, breakout level ataupun ada point dekat sini, barulah dia akan buat position selepas terbentuknya satu breakout. Okay, so contoh mudah, kalau nampak bullish pennant, so ni dipanggil bullish pennant, trader boleh letak harga limit dekat atas sikit, atas trendline pennant itulah. So basically dekat sini lah. Okay, dia akan letak limit dekat sini. So bila dia langgar je, so dia orang boleh lah buka short. Okay, bila kau buka kat sini kan, bila kau buka dekat sini tak ada confirmation dan tak ada breakout, so mungkin daripada sini dia tak sampai, dia tak boleh breakout, dia akan turun. Okay, tapi biasanya benda tu terjadi bukanlah disebabkan pennant ini tak boleh dipercayai ataupun tak betul. Okay, dia akan jadi tak betul bila kau salah predict ataupun di salah time frame. Okay, tak sesuai lah, timing tu tak sesuai. So bila harga betul-betul breakout, trader akan tengok volume kena besar time ni, dan biasanya volume besar itu ialah
salah satu daripada confirmation lah bila nak tengok panel ini berjaya breakout ke tak ataupun successfully terbentuk lepas adanya pattern yang macam inilah. Okay, so lepas masuk position biasanya akan di hold sampai capai target price ikut jarak flagpole sebelum ini. So aku assume lah, okay, aku rasa bila kau start dah buka limit dekat sini, so aku rasa dia punya exit point pun kita kena ikut jarak flagpole inilah. Yang ni aku akan study lagi lah. Okay, so ada beberapa lagi pattern yang sama macam ni. Contohnya ada tak kat sini? Contohnya macam flag contohnya macam ni, nampak? Ini dipanggil flag. So dia tak ada tiga-tiga, dia akan jadi macam bendera. So bila benderanya menuju ke bawah, itu bermaksud ialah bullish flag pattern. Bila dia menuju ke atas, maksudnya bendera itu terbalik, dia akan jadi bearish flag pattern. Sama juga macam pennant, ada ke atas dan ada ke bawah lah. Okay, bullish dengan bearish dan sebagainya lah. Ada falling wedge, bearish rising wedge. Okay, so apa yang aku cuba nak bagi tahu kat sini, so ada banyak lagi, beberapa lagi pattern continuation yang kau boleh jumpa dekat dalam website, tapi dia punya konsep dia lebih kurang sama lah. Okay, continuation patterns ni di mana dia nak tunjuk yang bila berlakunya pattern-pattern yang kecil macam ni, maksudnya dia akan tukar arah lah. Okay, so bila combine semua ni, contohnya ada reversal pattern, continuation pattern, consolidation pattern. Okay, ni lagi satu lah. Engkau akan tahu banyak point ataupun banyak makna-makna di setiap chart yang kau tengah baca tu. So kemungkinan dia the more you learn, the more you will successfully in trading lah. Okay.